Kepada penonton YouTube, sekarang saya berada di Mari-Mari Katora Village, Sabah. Hari ini saya akan melawat perkampungan ni. Mari lihat bersama. Pukul 10 nanti baru boleh masuk kat dalam. Harga tiket termasuk breakfast. Termasuk lunch. 110 untuk satu orang. Sekarang saya berada di tempat letak kereta untuk Mari-Mari Katora Village. Di sini tempat beli tiket dan ada tempat jualan sandwich. Inilah pintu masuk untuk ke dalam Mari-Mari Katora Village, perkampungan seni budaya Sabah. Nanti kita akan ke dalam. Ada yang bawa kita, yang akan beri penerangan apa yang ada di dalam. Kita akan melalui jambatan gantung. Noh mu paling takut jabatan ni. Okay. Kita melalui jambatan gantung dan kita dipandu oleh seseorang untuk bercerita apa yang akan kita lihat di dalam ini. Ni. Air terjun yang jernih. Turun tangga. Ini laluan ke kampung. Kita dengar dulu. Okey, kita teruskan perjalanan. Yang depan tu juru pandu. Di sebelah sana sungai. Di sebelah sana kenderaan boleh masuk. Nampaknya di sini hentian pertama. Betul. Ini dusun. Ini rumah dusun. Inilah kita punya rumah yang pertama.
yang kita akan melawat iaitu orang dusun. Kalau sekarang ni lebih dikenali sebagai Kadazan Dusun. Dah lalu dengar lah. Jadi orang Kadazan Dusun ni adalah kaum yang terbesar di Sabah. Dia tertumpu di bahagian barat. Jadi di sekitar Gunung Kinabalu. Jambatan Kinabalu ni, Dasang, Tanau, itu adalah tempat-tempat. Okay, mari kita masuk ke rumah Dusung Kadazan. Mari kita dekat sini dulu sementara yang kumpulan lain di dalam. Pada itu, ni dalam bahasa Melayu beranda. Ni tangkok, tempat simpan padi Padi besar yang panjang. masa dahulu. Yang sebelahnya hampasan. Kita bisa cari padi Untuk kaum Dusung. hampasan lah, dia panggil kita hempas-hempas. Jadi tangkop ni kalau macam ada satu tangkop untuk komiti orang dusun, maksudnya B40 lah. Kita senang faham dia B40. Status dalam komuniti. 2 tangkop B40, 3 tangkop B40. Ke dalam rumah Dusung. Kita lihat apa yang tak pernah dilihat. Lepas tu kalau mau bulu yang kuat untuk buat rumah, selalunya kita potong bulu tu ke mana? Ada gong, Kalau potong waktu pagi, Ni? dia ada serangga. tempat Jadi tidur. kalau kita gunakan itu untuk Untuk payang? rumah, tak kuat. Dia senang patah. Jadi bulu untuk buat rumah tu kita potong waktu malam, dia serangga di rumah cari makan, kita dapat bulu yang kuat. Okey semua, untuk yang rumah orang dusun, dalam satu rumah, dia 3 generasi. Itu bapa dengan anak, ada satu bilik. Lepas tu kalau datuk nenek masih lagi ada, dia ada satu bilik lagi. Jadi maksudnya selalunya datuk nenek ni dia tinggal dengan anak lelaki dia lah. Kalau yang anak perempuan dia berkahwin, dia follow dia punya husband. Macam kita juga lah sekarang. Kalau macam anak lelaki berkahwin, yang perempuan dia punya isteri dia itu Indonesia, ibu bapa, anak, datuk nenek. Lepas tu yang di atas sini, di sini kita panggil ni. Ni bilik untuk anak. Dia refer kepada ibu anak perempuan. Semua kaum-kaum di sini dia sangat melindungi halang ataupun Tu melindungi bilik keluarga. anak perempuan Itu di anak atas. Ini bilik atuk mak ayah. Tapai. Ini tabili kan dekat sana. 这个就是他们的窝， Tapai. Yang 那 tapai. 他们的屋子呢都是这样子的。 Kalau macam di Semenanjung tapai kan dia macam peram 3-4 hari kan? 2 hari. 2 hari je. Lepas tu yang nasi tu makan. Kan? Air buat apa? Air? Dia tak ada air. 3-4 hari mungkin tak ada kan? Macam ni. Untuk rasa manis kita letak gula. Tapi berhati-hati dengan gula. Bila kita letak terlalu banyak gula, dia punya alkohol akan lagi banyak, lagi tinggi. Lepas tu kami dusun, kami ada satu aktiviti yang kami campurkan sekali, iaitu tembakau. Tembakau tadi yang keluar tu, Cara buat kita campur-campur tapai air. Dapat dia punya jus tembakau, kita campur sekali. bagi orang Dusung. Dia punya nikotin lah. Jadi adalah dia punya rasa kick orang panggil. Lepas tu baru kita jemur, baru dia jadi ragi. Sudah jadi Jemur ragi, jadi baru ragi. kita campurkan ragi ni dengan nasi yang sudah separuh masak. Baru kita simpan dalam tajau ataupun tempayan ni lah. Jadi selalunya kami simpan beberapa bulan. Kami tidak, dia masak juga lah, masak separuh masak macam tu. Lepas tu kami peram selama beberapa bulan. Yang kami ambil dia punya air. Nasi dia kami tidak makan lah. Air saja. Yang ni lah dia boleh capai 5 hingga 10% alkohol. Di dapur rumah Dusung. Jadi di luar tu baru saya jadi ada 40%, 60% alkohol saja. Okay, yang ni dia punya dapur. Sebelum kita pergi bawah sana, kita punya salah satu makanan tradisi orang dusun. Kaki. Dapur orang dusun dalam bahasa dusun terbahagi kepada 3 tingkat. Bawah sini untuk api, supaya api tidak bakar rumah, kita letak batu-batu dengan tanah. Ini yang tingkat kedua, yang ni pula saya panggil traditional microwave. Just di sini kita panaskan makanan lebihan. Kalau pergi memburu,
Untuk simpan daging tu lama, kita salai. Salai. Kita potong-potong daging tu, letak sini, bagi asap-asap, kita boleh simpan dalam 1 minggu. Oh. Lepas tu tingkat ketiga kayu api. Kayu api dari simpan, dia basah. Sebab humid lah, lembab. Kemudian, keringkan, 3 masak. Masak dalam mulut. Kalau di sini dia panggil linapak. Linapak dia dapat daripada nama lapak. Lapak tu maksudnya belah. Leman. Di sini dipanggil lilapak. Kan ada resepi baru untuk raya tahun depan. Bulan 3 nanti. Ada taibai. Jadi untuk masak linapak, pertama sekali kita kena cari bulu. Bulu yang paling bagus adalah yang nipis supaya dia cepat masak. Kalau tebal macam ni, lama. Jadi cari yang nipis. Dalam bulu kita simpan daun. Daun sisa. Tak wangi. Potong-potong kalau Okey. Satu lagi. 40%. Arak. Kena taubat nasihat. Tak pernah cuba. Oh, yang Oh, ini jadi arak ah. Saya apa ni belajar di Semenanjung 4 tahun jadi adalah baru 3 minggu harus belajar. Paswi. Saya tidak dapat ulang. Saya lambat ulang belajar. Okey, kita pergi ke destinasi seterusnya. Di sini nampaknya ada anjing yang menjaga tempat ni. Ni. Ni anjing. Ni anjing Hani, madu. Ni madu. Jinak pula tapi dia dari luar, dia bukan sini. Ini madu. Dia masih narai-narai. Yang ni boleh try. Okey, mari kita masuk dalam sini. Ke dalam, dengan sungguh. Ini kaum yang kedua, kaum orang Rumus. Tadi sudah susun kaum yang pertama, yang terbesar Ni di kaum Sabah ni. Rumus. Yang ini pula kaum orang Rumus. Kaum keempat yang terbesar di Sabah, tertumpu di bahagian utara. Kalau kita tengok yang peta Sabah tu di bahagian tanduk. Tanduk peta Sabah. Dia berdekatan dengan tepi-tepi laut. Jadi memanglah ada sesetengah orang ni pekebun, sesetengah lagi nelayan. Cuma ada kumpulan kecil. Dia suka pergi hutan, dia ambil padu. Padu tualang tu lah. Jadi di sini dia mau tunjuk cara dapatkan madu. Ya, madu. Ini yang boleh makan. Ini abang beri rasa. Sepatutnya dusun juga. Di sini memang kebanyakan dusun lah. 一样哦，中国是黄色的。而且它这个风小，对呀、中国的风大。中国是黄色的，这种黑色的。 Okey, kita akan masuk ke rumah kaum Rungus. Agak yang muruk abang ni cakap muruk. Rumah Rungus. Tidak tangga ya. Tak nak. Okey, Rungus. Yang ada pengalaman tinggal dalam rumah panjang. Tak ada. Rumah panjang Sarawak 8. Rumah panjang Rungus. Orang Rumus pun ada rumah panjang. Ini rumah panjang ni sebenarnya dia punya dalam Pulau Lambatan. Rumah panjang dia adalah satu kampung. Satu keluarga orang Rumus ni itu yang kita punya adik-adik tu dia alangan. Dia punya Rumah master. panjang seperti rumah flat. Satu bilik satu keluarga. Whereas in the post, every native they have their own style of dancing. Whereas because they will always wear their own Satu keluarga duduk satu bilik.
saya. Ini sifat saya lebih prefer. Every native will have their own. Ibarat satu kampung. Festival, wedding, and Rumah panjang ibarat satu kampung. Penduduknya. Tandas. Dia ada tandas. Semua rumah tradisional dia tidak tandas panjang tak garis. Jadi yang bulu tu kulitnya di Ni cara nyalakan api. garis tu yang kita gosok pun daripada bulu. 还用刀割一条线，再把它转一次火。他会用把竹子晒干，削成它的丝，拿来放在中间，然后他会用刀刮一个痕，然后把那个竹片削尖，待会他就这样子摩擦。哦，你们要录视频，可以录视频哦。 Yang berasak dia tukar hati ini dah. Ni yang bau. Dia buat lari. 啊， Dia buat lari. 你那个火星之后呢，再拿出来，拿另外一个一点点的竹石夹在一起吹，吹它起火。我跟你说，以前这个工作起火不是男生的工作，是女生。Apa dah? Saya kemarin dah kahwin ni belum. Itulah cara nyalakan api. Tanya. Tahu lagu apa? Saya tidak tahu lagu. Terenggaduhnya lagu. Sembarang silakan. Ni cara dia main muzik ni. Inilah rumah panjang rungus. Boleh. Tangga dibuat dari sebatang pokok. Okey, kita ke destinasi seterusnya. Okey, sekarang kita ke Kaum yang kelima terbesar di Sabah sebenarnya. kaum kelima, Lun Dayes. Bahagian pedalaman di sempadan Sabah, Sarawak, Kalimantan. Betul. Sebab jauh oh itu dululah. Sebab dia pasal kepala orang Kita dulu. akan ke rumah kaum Lun Dayes. Ini di Sabah kami panggil dia Lun Dayes sebab dia tinggal berdekatan dengan sungai. Lun tu maksudnya orang. Dayes tu hulu sungai. Orang yang tinggal dekat Lun Dayes. sungai ni. Lun Dayes. Kalau di Sarawak dia dikenali sebagai Lun Bawang. Lun Bawang. Lun Melayu, orang Melayu. Oh, orang Melayu. Lun orang. Lun Melayu. Lun Bawang orang-orang kampung Lun Bawang Sarawak. Ini dia di daerah Sipitang. Kampung-kampung yang selalu orang pergi melawat tu yang kampung Long Pasir, Long Neo, itu dua kampung. Di sana dia rumah panjang. Ada 3 bidang rumah panjang, tapi di mari-mari kami cuba tunjukkan rumah yang single house version punya. Memaria lah tempat ni. Mari kita masuk. Benda kepala sini. Jom kita naik ke rumah Lumbayung. Lumbaye. Lumayan. Lumbaye. Jauh dekat kaum Lun Dayes, kalau macam dekat dusun kan, kalau kami tadi, kami ada dia punya minuman beralkohol, tulihi, montoku. Kalau di sini pula, tajau orang Lun Dayes dalam tu tulang, rangka manusia. Tapi bukan musuh, dia adalah ahli keluarga. Oh, yang Meninggal dunia. Kepercayaan Lun Dayes. Biasanya kat mulut tu, kita ni soalan apa? Selalunya tujuan.
Kalau tak boleh jawab, Dia boleh jawab, dia potong. Awak bagi jawapan boleh lah, dia bisa tolong. Dia akan tanya soalan. mana yang nak soal ya? Okey, sebelum kita pergi jumpa dia punya pahlawan, mari kita tengok dia punya ni pula. Ni adalah diperbuat daripada tanah dengan batu-batu menyerupai buaya. Ni kepala dia, kaki dia, badan, ekor. Dalam bahasa Lundaya dia panggil ulung buaya. Ulung buaya. Orang apa ni? Orang Lundaya ni dia punya haiwan suci. Ada 3. 1 buaya. Apa? Bujang tenang. Oh, bidang senang di Sarawak. Itu yang besar tu. Tahu sangat. Yang kedua, dia punya burung kenyalang. Yang ketiga, itu kinjir hutan. 3 ni adalah Lundaya punya haiwan suci. Dia tidak sembah, tapi dia anggap sebagai haiwan suci. Buaya ni lambang kepada kekuatan. Okay, sekarang kita akan melihat pahlawan suku Buat tali daripada Papa Resking. Saiz dia terpulang kepada saiz badan kita. Kalau kita besar, kita potonglah besar sedikit. Contoh dia yang ni yang sebagai contoh, satu cubisan kecil. Ya. Kita siram dia, bagi dia lembut dahulu, baru kita ketuk. Baru kita buang dia punya kulit yang keras. Jadi dia 2 lapisan sebenarnya. Lapisan atas yang keras, yang luar tu. Lapisan dalam yang lembut untuk buat baju. Sudah buang semua lapisan keras, kita rendam dalam sungai, baru kita jemur. Inilah hasilnya. Entah. Ni yang dia lembut. Ni lapisan lembut di dalam. Kulit kayu tarap ataupun terap lah kan bisa nanya panggil. Jadi lembut. Kalau di sini buat tarap makan. Okey, sekarang kita akan lihat rumahnya. Bagaimana di dalam rumah. Oh, naik tangga kayu sebatang. Tangga sebenarnya tidak di dalam. Tapi dia macam juga. Ini dia punya rumah. Alright, everyone, that's a clear. Ini bilik untuk rumah suku apa tadi ya? Menayih. Ni kalau Lundaya punya kostum dia macam ni. Untuk try Dia makan. punya traditional costume. Cuma dia ada warna kuning headband yang dia akan pakai kalau dia belum berkahwin. Sudah berpunya, buka. Ni kalau dia sudah buka dia punya headband tu yang warna kuning tu. Dia tak pakai? Dia pakai maksudnya sudah berkahwin. Berpunya lah, sudah berpunya. Kahwin lah. Sudah. Pada buat api lah. Boleh ghost. Ni kalau mau duduk, boleh duduk. Nak mencuri lagi lah. Ubi kan? Sedap. Di sini dia mau tunjuk dia punya senjata-senjata. Oh, rumahnya mesti di tepi sungai. Ni tangga sebenar daripada pori. Ni tanda betul. Tangga betul. Oh, ni tanda ya? Daripada bulu. Yang tadi kami tukar tu dari kayu belian. Supaya kuat. Tangga sebenar di kampung sebenar adalah daripada bulu. Tangga sebenar guna dengan bulu. Rumah tinggi lah bulu dia. Panjat-panjat Patang. betul. Senang patah kalau bulu. So kalau tukar di belian tu. Di sini kita ada parang ataupun kita panggil mandau. Mandau perang. Dia punya bentuk macam kepala buaya. Oh. Orang Lundaya lah paling senang ni kalau tengok dia punya senjata ni.
bentuk kepala buaya. Nampak. Yang ni pula tadi rusak. Suku kaum yang lain. Di sini ada jambatan. Jambatan yang dibuat oleh suku kaum di dalam mari-mari. Jom kita akan ke rumah suku kaum ini pula. Ini suku kaum apa ni? Orang Bajau. Ini suku kaum Bajau. Keempat. Orang Bajau. Kaum Bajau. Tapi Bajau ni adalah kaum kedua terbesar di Sabah ni. Orang Bajau sekarang ni dia terbahagi kepada dua jenis Bajau. Bajau laut, Bajau darat. Bajau laut, Bajau darat. Ya, dulu-dulu dia tinggal dalam bot. Semua dia isi. Dia ni sebenarnya daripada Filipin, sebenarnya originally lah kalau ikut kepada sejarah. Waktu tu di selatan Filipin. Waktu tu ada perang di mana dia paksa orang-orang tu untuk migrate ke kepulauan terdekat, kepulauan Borneo. Jadi dia tertumpu di bahagian timur Sabah waktu dulu. Tapi semakin ini rumah orang Bajau. Kaum Bajau. Kalau ini budak kecil di sana ni kan, kompong. Ini Kompong. rumah dia macam jala. lepas tu tebal sikit. Dia orang popal tu sudah. Boleh try makan. Akan perempuan macam ni budak. Jalan ya kuning dengan kari. Ni pandan drink. Air pandan. Katanya bagus untuk kesihatan. Dibuat daripada halia. Okey, sekarang naik ke rumah suku Bajau. Belakas. Belakas. Generasi atas ini. Rasa lawah tu. Ini cara kukunya. Pokoknya. Cikgu buat cikgu dalam Ni ada masakan tradisional. Merah bulat Aku crispy. bukan. Ni cocok Jawa kalau Jawa. Tapi dia macam kot crispy sekarang. Sini panggil kuih penjarang. Ini kita boleh gunakan Kuih sebagai penjarang. hantaran kahwin. Tapi kena buat dalam 200 hingga 500 pieces. Beginilah dalam rumah Bajau. Disebab di sini pula kita ada perkahwinan dia punya pelamin. Pelami. Pelamin Bajau. Perkahwinan Bajau. Pelamin ya. Ni sekelamin Bajau ada di sana. Ini pelamin Bajau. Okey, sekarang kita akan ke rumah kaum yang terakhir di sini, kaum kelima, kaum Muruk. Berapa ramai? Kami ada 9 orang ya? 9 orang. Kita buat baba di sana, kamu di sini. Sekejap lagi kita masuk dan kita mengenali. Okey, sekarang saya dah ada di kawasan Kampung Muruk. Kaum Muruk.
Islam tak? Tidak. Tidak. Tapi sekarang ada yang convert Islam juga. Oh, dia convert. Ini rumahnya. Rumah kaum Muruk. Dibuat dari kulit kayu. The third largest. Ya, yang ketiga besar. Tidak besar. Ni kalau akak mau naik dulu kak boleh? Kalau akak boleh. Sempit itu boleh. Boleh main. Sekarang tu boleh. Pun boleh juga. Ini tangga tradisional. Tangga tradisional. Dia naik tangga biasa. Naik boleh turun. So how do you integrate this? So one person will be the jumper and then another Okay. person will be the bouncer. So Inilah rumahnya seperti rumah panjang juga. the middle person to jump high. Alright, so they jump high for what? Di sini ada tenung black coffee. Ini pertunjukan tradisional kaum Muruk. But no refund, iPhone no refund. No, how about passport? No. Okay. Okay, alright, so everyone, just look at this one. So let's have a look how they jump, how they catch the prize. Okay? Once again, alright, so ready with your camera, ready with your video, right? Ready. Okay. Ready. 1, 2. That's it, everyone. That's how they jump, that's how they catch the prize. So now, we will invite you all to try the game, but we will start with the kids and the ladies first. Come, we can have 8 person at a time. Let's have 8 person at a time, yeah? Right, so ladies and kids. Right. But please make sure that you don't jump as high as what has been done by the warrior. Right? Yeah, just feel the bounce, yeah? We only need you to feel the bounce. Don't need to do the high jump. The kids and also Limau Okey, untuk refreshment. Jus limau. Jus limau. Habis Cuba jus limau satu. Okay, terima kasih. Ni tempat sumpit. Kita akan cuba menyumpit sekejap lagi. Jom, cepat-cepat kita lakak abah. Kamu nak akan abang nyepik. Tak abang nak nyepik. Ha. Sabar. Saya ambil dulu datnya. Sabarlah. Ambil dak ya. Ambil dak. Hujan ke? Oh, gitu je. Oi, tepat tak? Tak, dia kena putus tali tu. Oh, kena putus tali. Duyang tu. Oh. Duyang, bah, duyang. Ah. Boleh. Ada dah super sampah. Ni untuk buat tatu. Tatu kaum Muruk. Di atas sini ada pertunjukan. Okey, sekarang kita sudah habis
melawat ke 5 rumah suku kaum. Dan sekarang kita akan melihat persembahan kebudayaan Mari-Mari Kato Wilis. Di sini akan ada persembahan. Selepas habis persembahan, habislah rawatan di dalam Mari-Mari Kato Wilis. Okey. Sekian, terima kasih kepada yang menonton.
habis persembahan.